Okey, hai and Assalamualaikum. Nama saya Nurin Zarif Atira binti Muhammad Arif, bernambah matrik C20A1323. Untuk video presentation pada kali ini, saya akan menerangkan tentang peranan UNESCO dan juga ICOMOS. Tajuk ini dipilih berdasarkan laporan yang telah saya buat. Okey, untuk bahagian pengenalan, seperti yang sedia umum, dalam proses pembangunan yang semakin pesat ini, pelbagai pendekatan telah dikemukakan di seluruh dunia bagi menangani isu-isu pemeliharaan bangunan dan juga tempat-tempat warisan ini. Okey, akibat semua sedia maklum yang semakin hari semakin kelihatan kerosakan yang berlaku, dan oleh itu banyak pihak dan agensi telah ditubuhkan untuk memelihara segala bangunan dan warisan budaya di seluruh dunia. Sebagai contoh, tertubuhnya Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau lebih dikenali sebagai UN Educational, Scientific and Cultural Organizations atau lebih dikenali sebagai UNESCO. Selain itu, agensi lain yang turut terlibat adalah seperti ICOMOS yang bermaksud Majlis Antarabangsa mengenai Monumen dan Tapak. Okey. Yang pertama adalah peranan UNESCO. Okey, UNESCO mempunyai pelbagai peranan dalam memastikan segala monumen dan bangunan warisan budaya sentiasa terpelihara. Okey, antaranya adalah dari segi pendidikan, kebudayaan, sains sosial, sains dan juga komunikasi dan informasi. Namun begitu, laporan ini hanya lebih memfokuskan kepada peranan UNESCO terhadap pemeliharaan dalam warisan budaya. Okey, seperti yang sedia maklum, UNESCO mempunyai sebanyak 150 buah negara yang telah menganggotainya. UNESCO telah mengambil banyak bahagian di negara-negara dalam memelihara warisan dan budaya. Sebagai contohnya adalah negara Brunei Darussalam. Okay. Kedua-dua convention ini adalah dibuat untuk dapat membantu negara Brunei dalam melindungi warisan budaya. Sebagai contoh, UNESCO bertanggungjawab dalam menentukan tapak warisan dunia. Okey, pemilihan tapak warisan dunia ini adalah tertakluk di bawah program warisan dunia antarabangsa UNESCO yang dikendalikan oleh Jawatan Kuasa Warisan Dunia UNESCO untuk seluruh negara yang terlibat. Okey, pemilihan tapak warisan dunia ini tertakluk di bawah program warisan dunia antarabangsa UNESCO. Selain itu, UNESCO juga telah melancarkan strategi global untuk wakil senarai warisan seimbang dan kredibel dunia. Okey, UNESCO mempunyai bantuan kecemasan disediakan untuk usaha-usaha pemeliharaan segera seperti pembaikan tapak selepas kerosakan oleh bencana alam ataupun manusia itu sendiri. Okey, penyelenggaraan warisan dunia juga bermakna bahawa pentadbir tapak akan mempunyai akses kepada latihan pakar dan nasihat dan juga bantuan dengan pembangunan pelan pengurusan yang komprehensif untuk mengekalkan tapak warisan itu sendiri. Oleh itu, hal ini membuktikan bahawa UNESCO mempunyai pelbagai peranan dalam memastikan warisan budaya dan juga warisan dunia itu sentiasa terpelihara dan dipelihara. Yang kedua adalah saya akan menerangkan tentang peranan yang dijalankan oleh ICOMOS. Okey, seperti yang sedia maklum, ICOMOS lebih cenderung berperanan sebagai agensi yang menjaga dan memelihara monumen dan juga tapak. Okey, ICOMOS ditubuhkan pada tahun 1965 untuk memberi nasihat kepada UNESCO dalam penilaian laman web yang dicadangkan untuk senarai warisan dunia. Okey, ini memainkan peranan penting dalam mengkoordinasikan aktiviti advokasi untuk meningkatkan profil warisan budaya.
Sebagai contoh, peranan ICOMOS di Australia iaitu mereka memainkan peranan penting dalam membangunkan dan membuat piagam buruh. Okey. Mesyuarat ICOMOS yang sebenarnya di mana draft jawatan kuasa itu disahkan sementara adalah di Bandar Buruh pada tahun 1979. Okey, untuk peringkat kebangsaan pula, jawatan kuasa ICOMOS berfungsi sebagai forum untuk perbincangan dan pertukaran maklumat di peringkat nasional dan antarabangsa. Okey, ianya mengenai perkara doktrin ataupun amalan teknikal, perundangan dan pentadbiran yang menjelaskan tentang pemulihan dan peningkatan monumen, kumpulan bangunan dan juga tapak. Bagi ICOMOS di Malaysia juga ia memainkan banyak peranan seperti menyediakan forum yang untuk mereka yang terlibat dalam pemeliharaan warisan budaya khas di Malaysia. Selain itu, mereka turut memberi galakan hubungan antara profesional warisan dan juga pemeliharaan mengenai isu kepakaran dan umum khususnya dalam bahagian warisan budaya. Okey, ICOMOS juga telah mewujudkan sebuah hari peringatan untuk mengajak semua lapisan masyarakat dalam menjaga dan memelihara warisan budaya, iaitu Hari Monumen dan Tapak Antarabangsa. Okey, untuk akhir sekali, semestinya ICOMOS berperanan untuk menyokong akses terbuka, percuma dan tidak terhad kepada penerbitan saintifik melalui projek ICOMOS Open Archive, e-prints on culture heritage yang telah yang kebanyakan negara yang menganggotai ICOMOS ini terlibat. Okey, sebagai kesimpulannya, perkembangan pemeliharaan warisan di Malaysia masih lagi baru jika nak dibandingkan dengan negara lain yang maju yang sudah lama menguruskan tapak warisan dan mempunyai pelbagai warisan sama ada dalam bentuk budaya ataupun semula jadi seperti monumen dan tapak. Oleh itu, kita semua perlu meningkatkan lagi usaha dalam pemeliharaan tapak warisan dan juga warisan budaya yang akan melibatkan semua elemen yang terdapat dalam warisan budaya ini agar semua perkembangannya seimbang dan juga berterusan. Di samping itu, semua pihak perlulah memainkan peranan masing-masing bermula dari kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, PBT, badan bukan kerajaan, NGO dan juga komuniti itu sendiri. Hal ini akan mendapat impak yang lebih berkesan terhadap pemeliharaan tapak warisan dan juga penjagaan warisan budaya di negara kita sendiri maupun di seluruh negara. Okey, itu saja daripada saya, Nurul Zarif Atidah. Terima kasih.